Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam siri mencari ibrah di sebalik nama surah. Tuan-tuan dan puan-puan, kali ini saya nak berkongsi tentang nama satu surah. Surah yang bernombor 20 ikut turutan mushaf. Surah yang ke-20 mengandungi 135 ayat. Dan kalau ikut turutan penurunan, surah yang ke-45 turun, ikut turutan surah yang ke-45 selepas surah Maryam. Surah apa? Surah Taha. Surah Taha. Jadi basically surah Taha ini dimulakan dengan ayat pertama huruf muqatta'ah, huruf yang terputus. Dan wallahu alam, tiada siapa pun tahu tentang apa maksud ta dan ha. Cumanya menurut pemerhatian ulama, antara lain Dr. Ahmad Naufal, beliau merumuskan bahawa mana-mana surah yang dimulakan dengan huruf ta akan ada kisah Nabi Musa di dalamnya. Taha, Tasin, Mim, Tasin, semua yang dimulakan dengan huruf ta akan ada kisah Nabi Musa di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi itu merupakan indikator, petunjuk kepada kita, bila kita jumpa saja awal surah dengan ta, maka di dalamnya akan ada kisah Nabi Musa alaihi salam. Dan secara dasarnya, apa yang ada dalam surah Taha, surah Taha dimulakan dengan betapa Quran itu diturunkan dan pengagungan Quran. Kemudian diikuti dengan kisah Nabi Musa yang panjang sehingga kepada penceritaan bagaimana Fir'aun itu tenggelam. Kemudian Allah susuli dengan gambaran kiamat bagi mereka-mereka yang masih lagi tegar ingin bersikap seperti sikap Fir'aun, maka Allah datangkan gambaran kiamat. Dan seterusnya diikuti dengan kisah Nabi Adam alaihi salam, dan ditutup dengan ayat-ayat motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So basically surah Taha dimulakan dengan motivasi kepada Rasulullah berkaitan dengan Quran ini bukannya tujuannya untuk memberati Rasulullah, bahkan untuk memberi ringan kepada beban yang Rasulullah tanggung, dan ditutup dengan motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang saya nak highlight kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah bagaimana surah ini dia menghidangkan kepada kita tentang beberapa sudut pandang. Pertama, surah ini turunnya solely kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah nak membujuk Nabi supaya Nabi kekal berdiri mendukung amanah dakwah ini, dan bagaimana ada kolerasi ataupun hubung kait betapa apa yang dianggap beban berat yang ditanggung oleh Nabi itu dijelaskan secara terperinci dalam surah Al-Insyirah. Lam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Beban berat itu tak kala Nabi bertemu dengan manusia, lalu Allah sebagai timbal balik perkataan manusia, caci maki, hamun manusia terhadap Nabi itu, yang kita pun kalau hari-hari dimaki dan dihamun, kita rasa murung, berat. Dan cara Allah nak menghilangkan beban dan berat itu, maka diturunkanlah Quran. Bukan bermaksud Quran ini untuk menambah beban, tetapi Quran inilah menjadi sumber kepada hati Nabi semakin ringan dan beban itu semakin kurang. Bayangkan betapa Allah menjadikan hubung kait untuk meringankan beban, maka bacalah Quran. Itu antara ibrah terbesar surah Taha ini. Di awalnya, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkirah liman yakhsha, untuk menjadi peringatan, untuk menjadi rilis beban yang yang Nabi tanggung. Dan didatangkan pula kisah Nabi Musa. Ini sudut pandang Nabi. Bagaimana Nabi melihat Quran ini sepatutnya tidak dilihat sebagai pemberat tetapi meringankan beban, dan bagaimana
Allah datangkan kisah Nabi Musa sebagai penenang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya bila dirasakan ada nabi lain yang wujud similarity dengan baginda. Kerana kisah Nabi Musa dalam surah ini dimulakan dengan Nabi Musa dipanggil naik ke bukit. Rasulullah juga terkenang bagaimana baginda dahulu waktu mula-mula bertahanus ke Gua Hira, naik bukit. Dan Nabi Musa, arahan pertama kepada Nabi Musa adalah fakhla'na laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa, lepaskan atau buka kedua kasutmu. Fakhla', lepaskan, buka kasutmu. Arahan pertama kepada Rasulullah adalah iqra'. Satunya diberi arahan iqra', satunya diberi arahan buka kasut. Satu tentang adab, satu tentang ilmu. Dan bagaimana arahan daripada bukit itu, Bukit Tursina, yang kita tahu bukit dan gunung ini antara tempat yang dekat dengan langit. Kalau level dunia ini dekat dengan langit, tempat tertinggi itu Nabi Musa mendapat arahan solat. Nanti selepas daripada ini Rasulullah dipanggil, dijemput ke tempat yang paling tinggi yang manusia boleh sampai, Sidratul Muntaha. Di situ Nabi dikurniakan solat. So similarity atau kebersamaan begitu sebenarnya dari sudut psikologinya boleh mendatangkan rasa lega. Oh, ada orang, ada Nabi yang sama perjalanan hidupnya lebih kurang aku. So itu sudut pandang yang dibentangkan bagaimana Nabi melihat surah ini, surah yang menjadi penenang kepada baginda. Kemudian satu sudut pandang lain adalah bagaimana surah ini menceritakan pengalaman Nabi Musa mendapat wahyu pertama. Bagaimana pengalaman Nabi Musa mendapat wahyu pertama dengan keadaan dia tak tahu apa-apa, berjalan daripada Madian. Tujuannya asalnya nak keluar daripada Madian kerana sudah tamat tempoh 8 ke 10 tahun. Dan rupanya Allah mentakdirkan baginda untuk diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Diberikan arahan untuk melaksanakan ibadah solah, aqimis salata li zikri, sedangkan baginda sedang bercakap dengan Allah, bertemu dengan Allah, bercakap dengan Allah. Dan Allah menitahkan bahawa untuk mengingati Allah, laksanakan solat. Itu satu sudut pandang berbeza. Nabi Musa berada dalam kedudukan yang sangat rapat, bercakap-cakap dengan Allah. Tetapi Allah kata, untuk ingat aku, laksanakan solat. So, sudut pandang Nabi Musa yang first time diberi arahan-arahan bertubi-tubi begitu dan melihat kepada kecekalan Nabi Musa. So, bagaimana surah ini? Satu sudut pandang Rasulullah dan satu pengalaman Nabi Musa. Kita melalui pengalaman Nabi Musa. Dan yang terakhir, sudut pandang terakhir yang saya ingin kongsikan adalah bagaimana Umar Al-Khattab melihat surah ini. Bukankah Umar Al-Khattab sempat baca 14 ayat surah Taha, lantas beliau terus mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keimanan. Dan surah yang sama setiap tahun kita baca, ayat yang sama. Dan kalau kita baca sekali lalu 14 ayat pertama ni, adakah hati kita tersentuh seperti mana tersentuhnya Umar? Itu soalan yang kita perlu fikir dalam-dalam. Umar yang kita gelar sebagai orang yang garang, Umar yang berprinsip, Umar yang bila dia lalu satu jalan, syaitan tak nak lalu jalan yang sama. Orang yang kita kata sangat tegas, keputusan-keputusannya terkadang sangat kontra dengan keputusan Nabi, atau sangat kontra dengan keputusan Abu Bakar, juga sahabat Rasulullah. Umar yang itu membaca surah ini, dia beriman. Kita yang sekian lama Quran turun, membaca surah yang sama, ayat yang sama, 14 ayat yang sama,
tak berbekas pun. So, mari kita lihat apa sudut pandang Umar terhadap 14 ayat pertama. Ayat 1, dia sudah terkesima. Toha. Hurufnya huruf Arab tapi dia tak faham. Hurufnya huruf Arab, huruf hijaiyah. Susunan huruf tu menjadikan dia blur. Apa maksud Toha? Tak faham. Lantas diteruskan bacaan. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tak turunkan Quran ini kepadamu. Lalu Umar berfikir, selama ni maklumat yang dia terima adalah Quran ini ciptaan Muhammad. Quran ciptaan Muhammad. Mana mungkin ayat yang dicipta oleh Muhammad menyebut begini, kami turunkan Quran kepadamu. So, logik Umar sudah tersentuh. Logik Umar sudah tersentuh. Lantas diteruskan bacaan, illa tazkiratan liman yakhsha, hanya menjadi peringatan kepada yang takut. Aku berani. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Diturunkan oleh yang mencipta bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahman. Perhatikan mulik-mulik. Start daripada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Allah tak sebut nama siapa yang turunkan, siapa yang cipta. Hanya pada ayat yang kelima, Allah reveal nama Ar-Rahman. Baca ayat 1, siapa dia ni? Baca ayat 2, siapa yang turunkan? Rupanya bukan Muhammad. Baca ayat 3, tentang Quran. Baca ayat keempat, yang menurunkan Quran ni yang empunya langit dan bumi. Siapa dia ni? Lalu Allah perkenalkan diri sebagai Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Which is nama Ar-Rahman tak pernah disebut sebelum ni. Ingat lagi perbincangan antara Suhail, perjanjian Hudaibiyah, bila Rasulullah minta dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rahman, siapa Rahman ni? Kami tak kenal. Mulakan saja Bismikallahumma. Mulakan dengan nama Allah. Dah cukup. Tak perlu nama Ar-Rahman Ar-Rahim, kami tak kenal. So, bila Allah memperkenalkan dengan nama Ar-Rahman, dengan nama yang tak pernah dikenal oleh masyarakat Arab sebelum tu, Umar sudah mula tersandar. Hanya pada ayat kelima. Lalu Allah teruskan, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Oh, tadi dia mencipta langit dan bumi. Kali ini dia memiliki yang di langit dan di bumi, dan apa antara keduanya, dan apa yang berada di dalam bumi. Dan kalau waktu itu orang Arab tahu apa yang ada di bawah bumi Arab, dan sekarang mereka sudah tahu ada minyak. Dan Allah sebut wama tahta thara. Apa yang ada padang pasir tak ada, tapi Allah tahu apa yang ada di bawah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Barulah pada ayat ke-8 Allah reveal, Allah la ilaha illahu lahul asmaul husna. Belum cukup. Kemudian ayat ke-9, wahal ataka hadithu Musa. Orang Arab sangat kenal Musa, tetapi tidak dalam ayat ini. Bila dimulakan dengan kau tahu cerita tentang Musa, Umar sudah mula tersentuh. Sudah lama tersentuh. Ayat-ayat ini sudah pun menusuk-nusuk ke dalam kalbunya. Sudah lama tersentuh. Bermula daripada penerangan Quran dan siapa Ar-Rahman dan siapa Allah. Lalu tiba-tiba datang kisah Nabi Musa. Kisah yang orang Arab tahu kerana mereka berniaga, kerana mereka belajar, kerana mereka membaca syair-syair, berjumpa dengan rahib-rahib di Madinah, di Syria. Tetapi orang seperti Nabi, orang yang butuh huruf, di mana ada akses terhadap cerita Musa? Dan Umar teruskan bacaan sehinggalah pada ayat yang ke-14 Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Innani anallah
la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Lalu Umar kata, tadi dia memperkenalkan diri sebagai Allah, tiada Tuhan yang disembah. Kali ini dia memperkenalkan diri yang sama kepada Musa, tiada Tuhan yang disembah. That's it, aku beriman. Tuan-tuan, Toha bukan sekadar Toha, tetapi Toha inilah yang melembutkan hati Umar. Moga bila kita baca surah Toha, hati kita menjadi lembut dan kekal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu titipan ringkas demi Ramadan kali ini. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.